Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, hari tu kita dah bincangkan PHR dan hari ni kita akan sambung dengan apa nama dia ni? Dengan nilai ya, susut nilai. Ini Anissa, ini orang. Sekejap. Kecil gambar ni dia bagi kat sini kan. Lepas tu dia accept kau, cancel. Gila, alah, apa tu, ini soal apa dah dapat. Fikir tanpa perasan. Ini ke? Dapat ah. Tak, yang itu. Tak, ingat. Tuan cuma nak balik eh. Sekarang aku orang mami. Orang mami. Okey, tak apalah, kita buat yang ni dulu ya. Kalau tengok yang ni apa yang tak mana dia nak. So dia macam akan tambah. Dia tambah nak cuba record. Macam ni dia nak besar sangat. Mana tu? Sekejap mana pula nak besarkannya ni. Mana makanan? Apa? Mana makanan tadi? Anda kau tadi tu lah sibuk sangat dengan main kan? Tadi kalau ni buat tak tahu. Memang suka cari pasal. Tapi nanti dia bakal buat. Ambil kertas. Lapik. Mana nak kertas? Tu dekat dalam kotak. Mana nak dapatkan ni? Ni lah. Mami tu apa tu? Tu bukan kerja kau ke? Kerja sekolah kau. Ni kau pada terbitin. Tak tahulah kau. Mana pula didik? Dia pun makan. Atas! Okey, ni dia. Okey, ni ada. Okey. Ni muka surat 116 ni.
Okey, soalan ni bila dia gabung kedua-duanya sekali kat sini, kalau awak tengok dia ada hutang lapuk dan juga dia ada PHR. Okey, jadi macam mana kita nak buat kalau dia gabungkan sekali dalam satu soalan. Okey, dalam soalan ni seorang pelanggan yang berhutang RM900 telah muflis dan hapuskan hutangnya. Selalaskan peruntukan hutang ragu kepada 5% baki akaun belum terima. Jadi kalau awak tengok kat sini, mula dia cerita pasal hutang lapuk and then dia cerita pasal PHR. Jadi apa kita boleh buat? Sekejap. Okey, saya sediakan dulu. Saya buat dekat dalam muka surat yang sama lah ya. Jadi, sekejap. Okey, sekejap. Okey, akaun untuk rugi. Okey, bagi tahun berakhir bla 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 dan akhir sekali sebelah dia ialah PKK pada 31 hari bulan 12. Okey, akaun untuk rugi dia ada bahagian hasil dan juga tolak belanja. Manakala dekat PKP dia ada bahagian aset semasa. Okay, lepas tu macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni lah ya. Saya buat cepat jadi macam ni lah Okay, jadi soalan tu lagi. Saya pergi lagi pada soalan ni. Cikgu, ya saya? Cikgu tak share Jamboard. Oh ya, sekejap Jamboard ni tadi lupa lah pula. Satu buat tempat. Mana? Makan jangan sepah-sepah Kenapa tak pergi makan kat belakang? Oh ya tak? Ata. Anis, tolong adik ni Nis. Tolong adik ni. Dia nak untuk dragonnya. Kita boleh dapat. Abang kita ni tak dapat. Tapi aku pernah dapat pet tak? Ini. Anis. Ish. Ni tak diikat ni. Tak apa. Wah je. Apa guna tu? Tak diikan. Ikan. Apa yang tak diikat? Apa ni? Ada kat sini. Tadi orang sibuk nak suap, apa lari-lari. Bila orang dah ada kerja macam ni, baru ke sibuk kan? Bukan balik Umi kan? Okay dah, saya dah sharekan Jamboard sekejap Okay, dia kata akaun belum terima amount dia 8,900 and then hutang lapuk dia adalah RM300. Okay, jadi apa yang kita kena buat, kita ambil dulu akaun belum terima and then kita tolakkan dengan hutang lapuk dia yang baru. Iaitu yang 900 je. Okay, kita ambil yang ni. Kita jangan ambil yang ni, kita ambil yang ni. Oi, kenapa dia macam tu? Okay. Salah ni tu. Okay, kita ambil amount yang ni. Okay, jangan ambil yang atas tapi kita ambil yang bawah. Okay, jadi saya ambil kat sini. Akaun belum semua.
8,900 saya tolakkan dengan 900. Jadi amount dia ialah 8,000. Kita dapat macam ni. Jadi kalau awak tengok step yang pertama kita nak kita tolakkan dulu dengan hutang lapuk. Okey, 8,900 kita tolakkan dengan hutang lapuk yang baru. Jadi amount dia ialah 8,000. Kenapa kita tak tolakkan dengan yang sedia ada yang 300 kan? Sebab yang 300 tu sebenarnya dia dah tolak siap-siap dalam akaun belum terima. Okey, sekarang ni bila pelarasan hanya 900 tu saja yang kita belum rekod. Jadi sebab tu kita cuma ambil yang ni saja. Okey. Lepas tu yang kedua ialah hutang lapuk. Hutang lapuk dia jadi belanja. Benda ni dah nak patah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, hutang lapuk yang lama ialah 300 tambah yang baru. Okey, 300 ni yang kita dah rekod siap-siap. Tambahkan yang baru 900. Sebab ni adalah jumlah hutang lapuk. Jadi jumlah dia adalah 1,200. Bye-bye. Jangan punya bang. Muhammad Arfan. Jangan. Hei. Nak bising di tempat lain lah. Okey, kita tengok pula peruntukan hutang ragu. Yang lama ialah 460. Kita tengok pula yang baru ni berapa? Iaitu 5% atas baki akaun belum terima. Jadi kita ambil sini. Kita tulis sini hutang ragu 8,000. 8,000 tu daripada mana? Saya ambil ni. Apa juga amount kat sini saya ambil. Okey, darabkan dengan 5%. Sebab nilai dia tadi 5%. Jadi bila awak tolakkan dapat 400 kan? Jadi bila kita tolakkan kita dapat 7,600. Apa belum? Apa nak? Yes, selamat. Selamat. Alright. Okey, jadi sekarang ni kita boleh buat perbandingan. 7,006, tadi tu 400, yang lama ialah 460. Saya pergi muka surat sebelah, terangkan baru yang lama ya. Tadi yang baru kita kira ialah 400, yang lama ialah 460. Mana saya dapat 460 daripada soalan yang dalam imbangan 2. Ini adalah yang lama. Yang baru yang kita baru kira kat sini. 400 ni. Okey, formula dia yang saya tekankan pada awak ialah apa boleh tak korang pergi naik atas ke apa ke? Bising lah. Dekat dapur ke? Dia jadi bubble di mana dia akan jadi belanja bila baru lebih besar daripada lama. Okey, tapi betul ke yang ni baru lebih besar daripada lama? Tak kan? Kita tengok sebenarnya lama ni yang lagi besar daripada baru. Okey, jadi kita tengok sekarang dia lama lebih besar jadi baru. Jadi dia tak boleh jadi belanja. Dia akan jadi hasil. Untuk soalan ni. Jadi saya masukkan sebelah. Dia masuk dekat hasil lah. Dekat hasil saya tulis hutang ragu ataupun peruntukan hutang ragu pun boleh. Kita ambil amount dia 460 tolak 400, jadi kat sini dapat RM60. Kita ambil perbezaan dia tadi antara baru dengan
lama. Okey, dan akhir sekali kat sini dia ada hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih ditulis kat sini ada 200, tapi ni sebenarnya yang lama punya. Bukan lama punya. Maknanya memang yang dia tak ada yang baru lah, dia tak ada dalam pelarasan. Maknanya kita dah rekod lah dekat dalam apa nama dia. Kita dah rekod sebenarnya dekat dalam imbangan duga. Okey, dia tak ada pelarasan. Jadi kita masuk hutang lapuk terpulih, dia menjadi hasil kat sinilah. Hutang lapuk terpulih iaitu 200. Jadi jumlah hasil ialah 800. Jumlah hutang lapuk ialah 1,200. Tak payah selesaikan, tak payah tolakkan, biarkan saja, dia cuma nak tengok jalan kira. Ni sahajalah. Tak maaf lah tulisan yang macam tulisan cacing tu. Okey, ada apa-apa nak tanya so far? Tak ada cikgu. Boleh Saya nak pergi pada yang seterusnya. Siapa kena uniform? Lajak ni surat ni. Okey, yang ni. Kita tunggu je. Okey, susut nilai terkumpul. Kita tengok pula kat sini, kita nak masuk susut nilai terkumpul. Kita tengok dulu berapa kaedah yang ada untuk kita belajar yang masuk dalam silibus kita. Okey, kaedah nak kira susut nilai. Tahu kan apa maksud susut nilai? Okey, susut nilai ni kalau kita tengok macam kereta, mesin, kan? Kalau kita tengok kita guna bertahun-tahun, dia mengalami macam orang kata makin lama makin bermasalah. Kalau dulu mula-mula cantik, kereta berkilat, lepas tu bawa pun smooth, dia jarang rosak. Tapi kadang-kadang kereta kalau kita dah pakai 10 tahun atau 5 tahun ke atas, dia dah mula banyak problem. Okay, walaupun kita servis ikut timing dia, kadang-kadang tak apalah, dia punya ni banyak masalah. Dia dah mula mendatangkan masalah. Dan kita tengok pun rupa dia pun tak adalah orang kata secantik yang mula-mula kita beli kan. Jadi itu panggil dia susut nilai. Okay, dan satu lagi kita tengok katakanlah kita beli kereta mula-mula tu 50,000 tahun katakanlah 2015. Sekarang dah 2021. Adakah harga dia masih lagi sama? 50,000? Tak ya. Tak kan? Jadi biasanya harga ni akan berkurangan. Mungkin dulu 2015 kita beli 50,000, sekarang ni mungkin harga dia dah tinggal 30,000. Saya bagi contoh lah. Jadi apa yang menyebabkan ni, ini adalah susut nilai. Okay, kalau kita tengok dengan lebih detail lagi, awak boleh tengok dekat internet. Punca-punca susut nilai lah, antaranya kadang-kadang orang kata dalam bahasa Inggeris panggil wear and tear. Maknanya ialah kita dah pakai lama-lama dia macam makin buruk, ada mendatangkan lebih banyak masalah, macam tu lah ya. Okay, sekarang ni saya nak fokuskan kepada cara nak kira susut nilai dia. Okay, cara nak kira susut nilai dia ada 3. Okay, iaitu garis lurus ataupun dia panggil juga sebagai nilai buku. Okey, yang kedua iaitu baki berkurangan ataupun dia panggil juga garis lurus apa pula atas nilai buku. Sorry. Garis lurus ialah atas kos. Baki berkurangan baru atas nilai buku. Sorry cikgu salah. Okey, dan akhir sekali ialah penilaian semula. Okey, penilaian semula ni yang kita belajar dalam rekod tak lengkap tu. Okey. Okey, garis lurus formula dia macam biasa iaitu nama pun atas kos
Sebab nilai dia sama setiap tahun, iaitu saya ambil pen warna lain sikit lah. Iaitu kos kita darab dengan 100. Okey, manakala baki berkurangan kita ambil kos, sebab atas nilai buku kan, nilai buku ialah kos tolak SMT. Tolak dengan susut nilai terkumpul, tutup kurungan, lepas tu kita darab dengan 100. Kaedah dia sebenarnya lebih kurang jauh tengok dengan yang ni, melainkan dia kena tolak dengan SMT terlebih dahulu sebab kita nak dapatkan nilai buku. Okey, nilai dia ni kalau kita tengok setiap tahun dia berubah, iaitu semakin lama semakin banyak ke semakin kurang? Semakin berkurang. Berkurangan kan, kalau awak tengok trend dia makin lama makin kecil. Okey, manakala penilaian semula yang kita belajar dalam rekod tak lengkap, iaitu kalau awak tengok baki Bibi baki Bibi tambah apa yang dia beli baru, tolak dengan hantar bawah. Tapi ni biasanya dalam tajuk rekod tak lengkap dengan juga kelab persatuan. Okey. Nilai yang semula ni biasanya dalam 2 tajuk je lah. Yang lain biasanya kita guna pakai 2 ni. Okey. Ada apa-apa nak tanya pasal kaedah dia ni? Kaedah cikgu. Jelas sebenarnya awak dah ingat kan kita nak refresh, dan saya takut ada beberapa orang yang masih lagi apa tu susut nilai, tu kita refresh balik lah. Okey, kita tengok dalam soalan nombor 4 ni, Arfan habiskan nasi tu, lepas tu dah cepat pergi main jauh-jauh. Nasi tu ada lagi tu sayang tu. Okey, kita tengok kat bawah lagi. Soalan ni dia kata kenderaan disusut nilaikan 10% mengikut baki berkurangan. Okey, and then perabot ialah 10% atas kos. Okay, apa yang dia sediakan dalam soalan ni? Dia suruh kita kira untung rugi pada 31 Disember dengan PKK dia. Okey, saya buat dulu. Saya salin sekejap Siapa yang belum ni pun boleh ni, jadi kita boleh buat sama-sama. Account untung rugi bagi tahun berakhir 31/12/20x5. Okey, sebabkan ni adalah susut nilai dia dalam belanja dia tak ada hasil. Kalau PHR tadi dia boleh jadi hasil, dia boleh jadi belanja. Apa ni? Okey, kita ambil satu-satu. Kita ambil pasal kenderaan dulu Dia kata kenderaan disusut nilaikan 10% mengikut baki berkurangan. Jadi saya tulis sini dekat akaun rugi. Okey, saya tulis sini susut nilai. Apa tu tadi? Susut nilai kenderaan. Okey, ingat dekat belanja nama dia susut nilai kenderaan. Dia tak boleh masuk susut nilai terkumpul. Kalau awak masuk sini susut nilai terkumpul, apa jadi? Awak akan kehilangan markah untung bersih, dan markah kat sini pun awak tak boleh dapat. Jadi kena hati-hati. Ingat
Sebab apa dia tak boleh masuk yang terkumpul? Sebab untung rugi ni dia nak dapatkan untung atau rugi bagi tahun berakhir, maknanya untuk tahun tersebut. Jadi kita kena ambil hasil sepatutnya tahun tersebut tolak belanja tahun tersebut. Okey? Jadi susut nilai terkumpul tak boleh masuk. Arfan, pergi jauh boleh tak? Pergi jauh. Ya, besar. Pergi basuh tangan. Pergi jauh. Ya, ni nak mengajar. Kau sibuk kat sini bising-bising. Ya, ya. Ini tak apa. Bismillah. Betul kan? Okey, jadi susut nilai terkumpul tak boleh masuk kat sini sebab dia nama dia pun terkumpul. Maknanya kita kumpulkan pada tahun pertama sampailah tahun yang terkini. Padahal konsep untung rugi kita nak ambil perbelanjaan tahun tu tersebut saja. Sebab kita nak dapatkan untung rugi tahun tersebut hasil tolak belanja tahun tersebut. Jadi kalau masukkan terkumpul kat sini, awak dah salah konsep dan awak akan hilang markah. Okey, jadi macam mana saya nak kira? Kos dia tadi sebabkan dia tadi nama dia baki berkurangan, jadi kos tolak SNT. Okey, kos tolak SNT di mana kalau kita tengok 80,000 tolak 8,000, sorry terlebih 10, darab dengan 10%. Sebab dia kata 10% setahun. Okey. Jadi kita kira 80,000 tolak ni dapat 72,000. Dia punya amount dia jadi susut nilai dia ialah 7,200. Okey, so far ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey. Satu lagi dekat PKK Okey, PKK ini sebenarnya adalah kaedah yang terbaru kita buat dalam SPM punya ni mulai 2018. Tapi saya tak berapa suka ni sebab dia tak ada kawasan untuk awak tunjukkan jalan kerja. Okey, jadi saya prefer kalau awak buat jalan macam ni. Okey, sekejap lagi saya tunjuk Iaitu kalau kita tengok kenderaan kat sini, kan? Kenderaan, masing-masing saya garis. Okey, kos dia ialah 80,000. Okey, tolak susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, kita ambil tahun lepas punya dah 8,000. Nama dia terkumpul Kita kumpul. Bila awak kumpul kan mestilah tambah kan? Okey, jadi tambah 7,200. Iaitu ini susut nilai tahun pertama, ini susut nilai tahun kedua. Kita tambahkan sebab nama terkumpul. Sebab apa kita kena tolak terkumpul? Kita nak dapatkan nilai buku iaitu nilai bersih dia sekarang. Okey, jadi kita dapat 15,200. Jadi bila kita tolak, kita dapat berapa tu? 64,800. Ingat kat sini kita tambah, tapi dekat sini kita tolak Kalau awak takut terkeliru, letak kurungan macam ni pun lagi bagus. Ada masalah. Kadang-kadang dia tak kurungan ni, kadang kita bila kita nak tambah yang akhir tu kita terlupa. Yang tambah kita pergi tolak. Okey, setakat ni kenderaan ada siapa-siapa nak tanya? Ada, cikgu. Boleh Yang lain boleh ikut?
Okey, saya pergi pula kepada perabot. Okey, perabot ni kita kena hati-hati sebab dia ada masukkan sebuah almari yang dibeli pada 1 Oktober 20X5. Okey. Jadi kalau kita tengok cara nak kira dia, lepas tu sekarang ni dia kata 10% atas kos Okey, jadi saya tulis kat sini susut nilai perabot. Okey, kat sini kalau kita tengok sebenarnya perabot dia ni pecah dua. Satu yang dia dah beli daripada mungkin dah lama-lama, satu lagi dia baru beli pada 1 Oktober iaitu harga dia 600. Okey, jadi saya pecahkan nak kira dia kepada macam ni lah. Okey. 9,000 maknanya 8,400. Dan yang kedua tu ialah 600. Perabot yang kedua. Okey, sebabkan dia kata kira terus atas kos, jadi dia punya tu 10%. Okey, tetapi yang kedua ni kita kena hati-hati sebab dia bagi tarikh tau. Dia bagi tarikh daripada 1 Oktober, dia tutup akaun 31 Disember. Jadi dia sebenarnya hanya guna 3 bulan. Jadi darab dengan 10%. Jangan Anis. Darab 3/12. Kita tambahkan kedua-duanya. Adik buat sampah. Okey. Jadi yang pertama tu kita dapat 840, yang kedua ni kita dapat berapa ni? RM60, RM60, darab 3/12, RM15. Betul ke? Jadi 840 tambah 15 jadi 855. Betul ke saya kira? Saya congak je ni. Buat dapat. Betul ke saya kira? Betul Betul cikgu. Betul Okey, jadi yang susut nilai untuk perabot 855 lah. Ada apa-apa nak tanya tak? Faham ya kenapa 3/12? Faham cikgu. Okey. Yang lain tu tak faham tanya. Jangan buat-buat faham. Terima kasih Kesha sebab jawab. Okey, and then kita tengok pula dekat PKK. Saya tulis sini perabot. Kos dia ialah 9,000. Okey, tolak susut nilai terkumpul perabot. Okey, yang lama punya ialah 450. Kita tambah yang baru tadi iaitu 855. Okey, jadi kita dapat 121305. Betul ke? Manalah kalkulator kat atas ni. Jalan-jalan semua benda. Azam. Adik kau makan ni tengok. Adik kau makan jatuh lagi bawah tu. Kau makan pula. Nak adik kecil ni. Jadi 9,000 tambah 1
305 dapat 7695 Okay, and then bila kita tambahkan kat sini tujuh dua empat sembilan lima. Adik, mampu ke? Tak. Macam tu je lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Alright. Saya pergi pada soalan seterusnya. Akaun susut nilai terkumpul mesin. Bila dia bagi beberapa tahun. Lepas tu nanti kan baru kita pergi pada pelupusan Sebab sebelum pergi pada pelupusan kita kena tahu yang ni. Okey, dalam soalan ni dia cuma kita nak lengkapkan jadual tersebut. Okey, dikata pada 1 Ogos. Nama dia apa ni? Syarau. Telah sebuah mesin berkos 9,600 untuk kegunaan perniagaannya. Susut nilai kedai Syarau ialah 10% setahun. Mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, jadi lengkapkan jadual pengiraan susut nilai dan susut nilai terkumpul mesin di bawah. Okey. Jadi kita buat jadual ni dulu sama-sama. Awak pun buat jangan tengok je, tak keluarkan buku, tak keluarkan apa. Ini PP5 ni sebenarnya kalau dia ni jawab ni. PP5 sebenarnya dah tinggi juga, tapi sebenarnya bukan susah sangat pun. Okey. Jadi ni soalan 5A muka surat 118. Di tahun pengiraan susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey, 20x3. Jadi kita nak kira tahun pertama 10% darab 9,600 darab dengan ni ni jadual dia yang saya sediakan lah. Okey, sebabkan dia kata tadi dia beli pada 1 Ogos. Dia tutup akaun pada 31 Disember. Maknanya daripada 1 Ogos ke 30 Disember, bulan 8, 9, 10, 11, 12. Mami, ana akun apa? Itu. Okey, darabkan maknanya tadi 5/12. Dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 9,600 darab dengan 10% darab dengan 5/12. Jadi kita dapat 400 untuk tahun yang pertama. Okey, sebabkan tahun pertama dia tak ada susut nilai terkumpul tahun lepas. Jadi susut nilai terkumpul dia hanya 1 tahun je kan. Jadi 400 jugalah amountnya. Okey, kita pergi pada 20x4. Cikgu, Ya? saya tak faham kenapa 400 dekat SNP juga. Ni tahun pertama. Tahun lepas kosong kan? Jadi sebenarnya kosong tambah 400. Jadi sama dengan 400 lah. Oh, okey, faham. Okey. Okey, 20x4. Kita tengok.
Tadi boleh tak awak cuba kira untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Lengkapkan jadual ni untuk 2 tahun ni. Boleh cikgu. Saya bagi awak 5 minit cukup? Saya kira ni yang akaun ni tu bawah tu nanti kita buat sama-sama. Okay? Saya bagi awak 5 minit, nanti sekarang dah siap, boleh ambil gambar, bagi dekat Telegram awak ni lah ya, nak saya ni ada je. Gaduh je lah, tak kuasa nak dengar. Awak mesti tak kuasa nak dengar.
Janganlah adik. Adik. Dah. Arfan. Tak mau. Sini. Awak abaikanlah apa yang awak dengar kat rumah ni. Diorang ni kalau dah mak ni sendiri pun pening. Redha je lah ya. Okay, ini yang Kesha buat. Awak cek juga jawapan awak sendiri. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini, ini tadi yang kita dah bincang. Okay, ini 5/12. Sekejap Okay. Kemudian kita tengok lagi 20x4. Okay, cos tolak SNT kan. Jadi awak ambil SNT di sini, masukkan kat sini, betul. Okay, jadi 10% darab 9,600 tolak 400. Jadi maknanya 9,200 darab 10% dapat 920. Betul. Okay, lepas tu 920 ni awak tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang tahun lepas. Jadi kita dapat 1320. Ni Kesha dah tulis kat sini ni. Betul lah ni. Namanya 400 tambahkan yang baru. Okey, cuma Kesha ada sikit kesilapan awak, iaitu sini sepatutnya bukan 920. Tapi kita ambil amount 1320. Sebab formula dia ialah cos tolak SNT. Jadi maknanya awak kena ambil yang sini lah ya. Bukan yang sini. Okay? Alright, jadi saya kirakan semula iaitu 9,600 tolak 1320. Jadi kita dapat kat situ 828 darab 100. Jadi kat sini ialah 828. Okey, 828. Kita tambahkan yang lama punya. Allahai, dah nangis pula. Dah pagi nangis. Okey, jadi kita dapat 2148. Okey, macam mana dapat 2148? 1320 ni kita tambahkan dengan 828. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Boleh ya? Okey, kita pergi pula pada bawah dia iaitu akaun susut nilai terkumpul mesin. Macam mana pula rupa akaun susut nilai terkumpul dia? Alif, solat. Terkumpul mesin ini. Okay, mesin. Bagaimana? Okey, 20x3. Maknanya tahun mula-mula dia. 20x3. Okey, macam saya ajar minggu lepas, susut nilai terkumpul mesin ni adalah akaun kontra kepada akaun mesin. Okey, kalau mesin kan dia tambah sini tolak sini, tapi bila akaun kontra, okey, dia akan jadi terbalik lah, tambah dia dekat sini, tolak dia dekat sini.
Jadi biasanya baki BB tempat tambah, baki HB tempat tolak. Okay. Jadi sekarang kita nak masukkan tahun pertama. Dia tak ada baki bawah-bawah yang daripada tahun lepas kan, tahun pertama. Jadi kita tak payah tulis lah. Jadi saya terus tulis yang baru iaitu tarikh dia 31 hari bulan 12 iaitu susut nilai mesin. Okey, kita kira tadi berapa? 400. Okey, lepas tu pada hujung tahun dia mesti ada baki hantar bawah kan? Macam saya ingatkan tadi, baki hantar bawah kat tempat tolak sebab kita nak bawa amount kita tahun ni kita akan bawa ke tahun hadapan. Saya letak tempat tolak sebab tahun ni kita nak keluarkan. Okay, so saya ambil amount, kita tambahkan satu item dia, samakan. Kita samakan lah. Okay, tolak kan, dah tak boleh tolak dah, sama je. Okay, ni tahun pertama. Okay, tahun pertama. Okay, sekarang ni saya buka tahun yang kedua, 20x4, 1 hari bulan 1. Ingat bila ada baki hantar bawah, dia mesti ada baki bawah. And then baki hantar bawah dengan baki bawah-bawah tempat dia mesti bertentangan. Kalau dah hantar bawah dia sebelah debit, maknanya baki bawah-bawah dia sebelah kredit. Okay, sini 400, kena bawa lah kat sini 400. Itu cara dia. Okay, kita masukkan pula susut nilai yang tahun ini. Kan, yang sebab susut nilai tahun ini, bila susut nilai tahun ini kita kira dia kena tambah lah kan. Okay, jadi masukkan dekat debit. Macam ni juga tadilah, masuk tempat tambah. Okay, nilai yang kedua, tahun kedua ialah 920. Okay, sebabkan ni, ini kita nak kira tahun punya. Tiap-tiap tahun punya, kita kena ambil amount daripada ni. Yang awak kira susut nilai kat sini. Jadi ini tahun yang ni 920. Jadi saya masukkan sini amount dia 920. Putih dia susut nilai mesin. Ni, orang dah siap. Apa? Dia memang lah sebab kakak kurang tu kita. Jadi ada basuh lah. Basuh apa lagi pun tadi kau kan basuh. Basahkan lah. Kenapa dia jatuh ke? Tapi dia tak kena. Lari lagi lah. Dah siap. Dah siap. Alright, thank you. Nantilah. Share lah. Okay, jadi sekarang ni kita dah boleh cari baki hantar bawah 20x4 31 hari bulan 12. Okay, tambahkan. Okay, kita tambahkan sebelah kredit 021 320 baki hantar bawah. Samakan. Tolakkan. Jadi dapatlah 1320. Oi, tak payah. Sama dengan yang kita tengok kat sini. Gua tak bilang lagi nak dulu. Tak ingat nombor gaduh je. Sabar je lah ya. Rumah saya memang meriah. Alamak. Okay. Okay, ni saya tak muat kat sini. Saya sambung page seterusnya. Tak ubah lagi kita. Aku
Sekejaplah belikan makanan. Aku tak keluar pun hari ni. Kau letakkanlah situ ke kuncinya. Aku tak keluar tadi, aku terlupa. Aku tak keluar sebabnya. Aku terlupa. Susut nilai terkumpul. Taklah situ orang tengah nak mengajar aku ni. Susut nilai terkumpul. Okey, kita masuk tahun yang ketiga iaitu 20X6. X6 pula X5 so. Okey, kita ambil tadi dah sebelah tu ada baki hantar bawah. Jangan lupa kita bawa turun baki bawah tu Okay, jadi 1/1 baki bawah 1320. Okay. And then susut nilai yang baru 31 hari bulan 12. Okay, yang dia punya amount yang baru dia berapa? 828 828. Susut nilai mesin 828. Bila kita tambahkan 8, 4, 11, 2 Okay, 31 hari bulan 12. Baki hantar bawah 2148. Okay. Dia kalau awak tengok dekat PKK, dia sentiasa sebelah kredit untuk susut nilai dia. Dia memang sentiasa kat tempat tambah lah. Kalau PHR tu dia boleh jadi hasil, dia boleh jadi belanja. Tapi susut nilai ni dia sentiasa jadi belanja. Okey, boleh? Okey, hari ni saya nak masuk pelupusan pula. Okey, pelupusan aset. Ada nak tanya tak apa-apa? Oh ni saya tertinggal satu. Minta maaf. Oh, saya dah perasan. Jangan lupa bila ada hantar bawah, mesti ada baki bawah-bawah. Okey, ni kecil pun dah lupa. 20X6. 1/1. Baki bawah-bawah 2148. Okay. Nah, kopi. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat susut nilai ni? Oh. Kenapa? Apa tu? Nasinya ada berapa? Ada lagi tak? Tak, tu yang last. Habis kalau tu adik punya tu adik makan habis tu. Tu lah. Nampak sini tu. Okey, lepas kita pergi pada pelupusan aset. Kita tengok pada soalan dulu. Apa maksud pelupusan aset?
Kan mesti awak pun tertanya apa benda yang cikgu cakap pelupusan. Ataupun kalau kanak-kanak dah belajar tahun lepas. Pelupusan aset tu apa? Apa maksud kita lupuskan aset? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Apa maksud lupuskan aset? Tak pasti, semua tak tahu. Tak ada siapa nak cuba. Okey, lupuskan aset ni maknanya sama ada kita nak musnahkan aset tu. Mungkin aset tu dah tak boleh pakai langsung. Kan katakan ada meja tu dah hancur, tak boleh pakai, maknanya kita lupuskan. Ataupun yang kedua, benda tu masih lagi boleh pakai tapi memang mungkin kita nak upgrade kita punya premise, benda tu dah tak sesuai kat situ. Jadi kita jual pada orang lain. Kita jual semula. Jadi dua-dua maksud tu merupakan pelupusan. Okey, tapi yang sekarang ni kita fokuskan pada yang kedua lah, iaitu kita jual balik pada orang. Bila kita jual balik pada orang, ada ketikanya mungkin kita untung, ada ketikanya kita rugi sewaktu kita menjual aset tersebut. Okey, jadi kita tengok macam mana dia punya account dia. Okey, jadi kita tengok secara dia punya ni lah dia punya bentuk account dia, account pelupusan. Saya tunjuk 3 account lah supaya awak lebih nampak. Iaitu account aset bukan semasa. Ni mana remote? Manalah Umi tahu, Umi duduk kat sini je. Mana remote? Yang kedua, account susut nilai terkumpul. Okay. And then yang ketiga, account pelupusan. Okay. Katakanlah aset bukan semasa ni adalah baki bawah-bawah sebagai contoh dia. Kita ada baki bawah-bawah dia 2,000. Ataupun kos dia sebenarnya 2,000. Biasanya ambil kos lah ni. Okey, susut nilai terkumpul dia pula dah berapa tahun, mungkin 3-4 tahun kita pakai. Dia punya sini ialah katakan 1,500. Kan sebab aset baki dia dekat sini, tambah dia sini, tolak dia sini. Susut nilai terkumpul, tambah dia sini, tolak dia sini. Okay. Jadi macam mana kita nak pindahkan ke akaun pelupusan ni? Okay. Jadi yang pertama apa yang kita kena buat ialah kita kosongkan dulu akaun ABS. Macam ni kita nak kosongkan, jadi kita rekodkan bahagian kredit. Kita nak jadikan akaun ni kosong kan, kita nak keluarkan amount ni yang kita jual tadi. Kita masukkan mana? Kita masukkan dalam akaun pelupusan. Okey, dalam macam mana kita nak tulis butir dia? Dalam ABS saya tulis apa? Bukan semasa. Dalam aset bukan semasa, sini saya nak tulis apa butir dia? Akaun pelupusan. Ya, betul. Pelupusan. Hari tu saya dah ajarkan dalam akaun A saya tulis B, dalam akaun B saya tulis A. Kita terbalikkan butir dia. Sini saya tulis aset bukan semasa. Nampak ni butir dia saya tukar. Dalam ni tulis pelupusan, dalam pelupusan tulis aset bukan semasa. Okey. Kita tengok pula dalam akaun susut nilai terkumpul pula pun kita nak kosongkan kan. Dah berapa yang susut nilai dia, takkan kita ambil kos saja. Jadi susut nilai dia pun kita kena kosongkan. Jadi saya kena kosongkanlah akaun ni Jadi bila kita kosongkan akaun ni, saya ambil pen lain lagi. Okey, saya kosongkan sinilah 1,500. Okey, masukkan dalam akaun pelupusan. Okey, butir dia dalam susut nilai terkumpul, saya tulis pelupusan. Dalam pelupusan saya tulis susut nilai terkumpul.
Ni sepatutnya oktav nama panjang lah. Ni cuma saya nak ajarkan konsep dia. Okay, lepas tu ini kita dah masukkan 2 ni, kita tengok pula, katakanlah aset ni tadi kita jual pada harga 700. Okay, bila kita jual dengan harga 700, kita dapat duit bank debit. Ingat saya tak tunjuk account bank kat sini tau. Bank debit jadi pelupusan kredit. Jadi saya tulis kat sini bank. Kita pen lagi. Okey, bank sebanyak 700. Okey. Jadi sekarang ni barulah kita boleh cari untung atau rugi dia. Kalau dia sebelah sini, okay, kita tengok dulu soalan ni kita dapat apa ya. Okey, jadi saya kan? Okey, tambahkan sini dapat 2,200, sini 2,000, jadi saya ambil yang 2,200. Okey, jadi kita dapat 200 dekat sebelah debit. Kan? Sebelah sini kita tambahkan 2,200 tolakkan, tak ada apa-apa. Ini 2,200 tolak 200 dapat balance dia 200. Awak rasa ni untung ke rugi? Ni sebenarnya untung atas pelupusan. Kalau dekat sini, baki dia, sini adalah rugi. Pendek kata sebelah sini umpama macam kos dia. Sini ataupun dia punya belanja lah, sini adalah dia punya hasil. Jadi kalau tengok hasil dia tu lebih tinggi. Okey, sebelah sini adalah lebih tinggi. Jadi lebih hasil lebih tinggi, dia dapat untung. Sebab tu kalau dekat dapat baki kat sini menunjukkan bahawa dia punya kos dia ataupun belanja dia lebih tinggi, jadi kat sini jadi rugi. Jadi dalam soalan ni dia untung sebenarnya. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Boleh Apa-apa? Ada lagi 10 minit. 4:30 habis. Kenapa? Okey, kita tengok pula pada soalan. Ke awak nak cuba soalan ni? Sekejap lah, jangan tanya lah. Sekejap lah. Umi nak bukakan kereta. Umi cuba tengah sikit kata. Umi pun tak perasan. Umi dah luar, dah keluar. Atau agaknya balik maghrib dah. Okey, saya nak suruh awak cuba dulu untuk yang soalan nombor 6 boleh? Boleh cikgu. Kita terus bincang lah soalan ni nanti sekarang. Saya bagi awak 5 minit
Ni tengah mengajar lah adik ni. Mami. Kawan kopi ni. Alex Afan. Bila pula nama kau jadi Alex? Tolonglah. Betul bela 5,000. 30,000. 40. Okay. So, ready? Huh? Okay. Ya, tapi nak. Jadi, mana? Takut sibuk kenapa? Kakak tu nak pergi rumah Toki dia. Oh, ambil durian. Yeay. Orang balik Alah, kenapa ni nak ambil balik hari ni? Patut kau balik besok ni. Ye, Atta nak ambilkan durian. Ya, ambil kartu Umi. Ini balik. Yalah, ambil pun. Janganlah. Kita nak peluk. Ni tengah mengajar, kenapa pula nak peluk kau? Kau kenapa? Kita. Oi. Sabar je lah. Muhammad Arfan. Kenapa? Cikgu, Ya, dah. belum tak dapat. Tak dapat. Okey.
Lupa sebenarnya cikgu tengah tulis dia punya jalan dia. Okey. Saya tunjukkan jalan kerja dia dulu lah ya. Untuk kira susut nilai. Okey, 20x6 dapat tak sama dengan saya? Saya kira macam ni lah sebab dia tak suruh buat account kan. Jadi 30,000 darab dengan 10%, darab dengan 6/12 sebab dia beli pada 30 Jun. Jadi kita start kira pada 1 Julai sampai 31 Disember, dia ada 6 bulan. Jadi bila darab kita dapat 1,500. Jadi susut nilai terkumpul dia pun 1,500. Sama tak dengan saya? Dapat sama? Tak kira yang tu cikgu. Ha? Saya tak buat yang tu. Oh, tak buat table ni Okey. Sebab dia tak minta account tau. Kalau tak account senang kita nak kira. Jadi saya buat macam ni lah cara nak kira dia. Okey, lepas tu tahun yang kedua 30,000 darab 10% dapat 3,000. Okey, yang ni kita tambahkan 1,500 tambah 3,000 dapat 4,500. Kan? Lepas tu 4,500 ni, ini yang menjadi, kalau awak tengok kat sini, baki bawah-bawah kat sini pada awal tahun. Okey, lepas tu ni susut nilai terkumpul untuk tahun tersebut. Jadi bila kita jumlahkan, jumlah dia ada 7,500. Setakat kat sini faham? Faham cikgu. Okey, yang akaun mesin ni pun senang je lah kan sebab jumlah dia kos dia 30,000. Jadi kita terus keluarkan semua 30,000 ni, kita keluarkan masuk dalam akaun pelupusan. Okey, kita tengok akaun pelupusan pula. Ini tadi saya pun tak habis buat lagi. Okey, 20x8, 31 hari bulan 12. Jadi bila kita tengok tadi dekat akaun mesin sebelah kredit, jadi akaun pelupusan kita akan masuk sebelah debit lah. Ini sebanyak 30,000. Saya tulis sini sebagai mesin. Kan saya pindahkan semua kos mesin ke dalam itu. Okey, kemudian kita tengok pula dalam akaun susut nilai terkumpul, dia sebelah kredit. Dia sebelah ni, debit. Jadi dalam pelupusan dia masuk sebelah kredit. Okey, jadi saya masukkan nilai dia tadi 7,500. Okey, jadi detail dia akaun susut nilai mesin. Okey, lepas tu dia kata dia dapat duit, dia jual dengan harga 22,000. Awak kena ingat dia dapat duit debit bank jadi kredit akaun pelupusan. Okey, jadi sekarang ni kita boleh jumlahkan. Okey, kalau awak jumlahkan sebelah sini dapat 29,500. Saya letak kat sini Nanti kan kita padam balik. Okey, yang sebelah sini kita dapat 30,000. Jadi kita tengok 30,000 ni lah yang besar kan? Jadi yang besar ni lah kan dah tadi tambahkan, samakan, kita ambil yang besar. Tolakkan. Tambahkan, samakan, tolakkan. Tolakkan ni, tolak ni dapat kosong. Ni tolak ni dapat 500. Okey, sebabkan sebelah kredit. Ni sebenarnya rugi atas pelupusan. Boleh? Yang ni tadi padam balik lah. Cuma kita nak kira je kan. Macam tu je lah.
Dia tak ada baki hantar bawah, jadi tak perlulah ada baki bawah-bawah. Okey? Boleh? Nanti awak tengok balik lah. Okey, saya rasa hari ni sampai sini dulu. Ada apa-apa nak tanya? Siapa tu? Okey. Tak ada lagi. Sampai sini dulu. Sibuklah. Okey, kita jumpa lagi next week. Saya rasa ni maknanya semua pelarasan kita dah cover. Jadi next week kita masuk betul-betul daripada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga PKK dengan pelarasan. Okay, next week kita masuklah. Ada apa-apa nak tanya dua-dua kelas? Okay, take care, jaga diri, jaga kesihatan, exercise sikit. Termasuklah diri saya kan yang tak exercise ni. Tadi sebenarnya ada ladap tentang kesihatan. Dia share pasal ni lah, amalan-amalan yang kita boleh lakukan waktu PKP ni. Okay, alright, kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, salam sejahtera semua bye. Bye-bye. Jam laptop. Nak buat apa? Nak foto scan. Foto